Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. InsyaAllah menyambung kelas mengajar kita berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Kathir. Yang mana kita sampai kali terakhir kita bincangkan, kita dah selesaikan potongan yang ke-19, 70-77 berkenaan dengan tabiat Bani Israel. Tabiat Bani Israel dan penjelasan berkenaan dengan kekufuran setiap kumpulan daripada mereka. Tak kira yang Nestorian ke, Malaikat ataupun Jacobite, yang mana yang kata Isa itu Tuhan, ataupun kata Isa Allah Taala tiga dari Isa adalah Allah, ataupun Allah tu tiga dari tiga. Itu semua sekali adalah termasuk daripada yang sesat daripada mereka. Okey, baik. Akhir sekali perbincangan adalah berkenaan dengan arahan Allah Taala kepada ahli kitab, jangan melampau pada agama mereka. Yang jangan ikuti dengan tanpa kebenaran, dan ikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat sebelum ini dan juga menyesatkan banyak, dan mereka sesat dari jalan yang lurus. So hari ini kita akan masuk pada ayat 78 sampai 78 sampai 81. 78 sampai 81 itu potongan tentang laknat Bani Israel, laknat para nabi ke atas golongan kafir di kalangan Bani Israel. Laknat para anbiya ke atas golongan kafir di kalangan Bani Israel. Baik. Okay, firman Allah Ta'ala 78 sampai 81. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adhabihum khalidun. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattaqaduhum awliya walakinna kathiran minhum fasiqun. Baik. Lu'ina dilaknat. Lu'ina dilaknat alladzina kafaru, orang yang kafir, mim bani Israila, daripada kalangan Bani Israel, ala lisani Dauda, di atas lidah Nabi Daud. Di atas lidah Daud, itu Daud alaihissalam. Wa Isa bin Maryam, dan di atas lidah Isa bin Maryam. Zalika itu bima asau, dengan sebab apa mereka dahulu derhaka, wa kanu ya'tadun, mereka dahulu melampau. Sebab mereka derhaka dan mereka melampau. Apa yang mereka buat? Allah Ta'ala ceritakan, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh.
mereka dahulu, kanu mereka dahulu, la yatanahawna, tidak saling tegah menegah, mungkarin, daripada kemungkaran, fa'aluhu, mereka melakukannya. Labi sama kanu yaf'alun, benar-benar seburuk-buruk apa mereka dahulu kerjakan. Selain itu, tara kathiran minhum, engkau lihat ramai di kalangan mereka, yatawallawna alladhina kafaru, memperwalikan, memberi tak setia kasih sayang kepada orang-orang yang kafir. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum, itu seburuk-buruk, benar-benar buruk apa yang dikemukakan untuk mereka oleh diri mereka sendiri. Mana amal yang mereka upfront untuk jumpa di hari akhirat untuk diri mereka sendiri. Okay. An sakhitallah, bahawa Allah Ta'ala murka ke atas mereka. Wa fil azabi hum khalidun, dan dalam azab mereka nanti akan kekal. Seburuk-buruk ni yang mereka buat adalah dengan sebab perbuatan mereka tu Allah Ta'ala murka ke atas mereka, dan dalam azab nanti mereka akan kekal. Walau kanu yu'minuna billah wan nabi wa ma unzila ilaihi, dan kalaulah mereka dahulu beriman dengan Allah dan Nabi, itu Nabi Muhammad SAW, wa ma unzila ilaihi, dan apa turun kepada baginda, kepadanya, mattakhaduhum awliya, tidak mereka ambil mereka golongan berkenaan, itu orang-orang kafir tadi, sebagai para pelindung. Walakinna kathiran minhum fasikun, tapi kebanyakan di kalangan mereka ni adalah fasik. Ini golongan yang sentiasa menentang ataupun melawan kebenaran. Dia pakai fasik ni, kita sebut dulu. Fasik ni adalah maksud dia tidak ikut kebenaran, ataupun sentiasa menentang atau melawan kebenaran. Kalimah fasik ni digelar kepada perbuatan menentang arahan atau luar daripada sepatutnya. Pasal kan dia kata fasaqatu tamru, tamat itu fasik bila mana biji dia keluar, biji masuk dalam dia keluar. Dia derhaka lah, okay, melawan perintah Allah SWT. Baik. Kata Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan ayat-ayat ni 78 sampai 81. Dia kata yukhbiru ta'ala annahu la'anal kafirina min bani Israila, lah memberitahu Allah Ta'ala bahawa dia melaknat orang-orang kafir di kalangan Bani Israel min dahrin tawilin, daripada masa yang lama dah, bukan baru jadi tapi sejak dahulu lagi. Fima anzalahu ala Dauda nabihi, pada apa, dalam apa yang diturunkan oleh dia ke atas nabinya Daud alaihi salam, wa ala lisani Isa bin Maryam, di atas lidah Nabi Isa bin Maryam. Kenapa? Bisababi isyanihim lillah, kerana disebab derhakanya mereka terhadap Allah. Wa'tidaihim ala khalqihi, dan pelampau mereka terhadap makhluk-makhluk Allah. Ciptaannya. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, lu'inu fit Taurati wal Injili wa fil Zaburi wa fil Furqan. Mereka dilaknat dalam Taurat yang turun pada Musa, dalam Injil turun pada Isa, dan dalam Zabur yang turun kepada Daud alaihi salam. Dan juga wa fil Furqan, dalam Quran Furqan yang turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma bayyana halahum, kemudian jelaskan keadaan mereka. Fi ma kanu ya'tamidunahu fi zamanihim, pada apa mereka dahulu bersandarkan kepadanya dalam zaman atau pada zaman mereka, pada masa mereka, apa mereka buat. Faqala, maka Allah firman, kanu, mereka dahulu, la yatanahawna an munkarin fa'aluh, mereka tidak saling tegah menegah daripada kemungkaran, bahkan mereka melakukannya. Mereka buat. Ai kana la yanha ahadun minhum ahadan ala irtikabil ma'athim wal maharimi. Itu dahulu tidak menegah seseorang pun dari kerana melakukan dosa dan juga perkara yang diharamkan. Irtikabil ma'athim wal maharimi. Dia buat perlakuan dosa-dosa, perkara-perkara dosa dan juga perkara-perkara haram, tak ada siapa tegah. Ni pasal kes ini yang kita kata, yang kita sebut berkali-kali, kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita digelar sebagai umat terbaik kerana kita ni kerana kita
adalah orang yang golongan yang menyuruh kepada kebaikan, menegah kemungkaran. Maka Allah Ta'ala dapat gelar kita khairul ummah dalam surah Al-Imran ayat 110. Al-Imran 110, Allah Ta'ala nyatakan, kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah bangsa terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Mana bangsa manusia tak siapa lebih baik banding kalian. Ya. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyuruh dengan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, kalian menegah daripada kemungkaran. Menegah kemungkaran. Wa tu'minu billah, juga kalian beriman dengan Allah. Maksud dia itu ciri-ciri ciri-ciri umat Islam yang kita kata menjadikan mereka umat terbaik. Sekejap Okay. Okay. Maksudnya kalau kita lihat gelaran umat terbaik itu diperolehi dengan sifat tersebut. Sifat yang disebut dalam surah Al-Imran ayat 110. Kan kita ni umat terbaik, kan dikeluar pada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian menyuruh dengan yang ma'ruf. Menyuruh yang kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, kalian menegah daripada kemungkaran. Wa tu'minu billah, kalian beriman dengan Allah. Itu sifat amar ma'ruf nahi munkar, itulah yang menjadi kita umat terbaik. Kadang-kadang zaman kita sekarang banyak orang kata apa, jangan jadi apa, menghukum. Tak, kita sekarang memberitahu hukum. Kita kan menghukum. Maksudnya kalau orang tu tak suka dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, haram yang dia buat tu adalah haram, kan? Benda-benda mungkar yang dia buat tu adalah mungkar, dia bukan ada problem dengan kita, dia ada problem dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tajuk asal yang kita kena faham. Bukannya kerana kita punya cakap tu yang menjadikan dia bersalah, tapi kerana perlakuan dia yang salah tu jadikan dia salah. Perlakuan dia yang salah tu yang menjadikan dia bersalah. Pasal agama, sebab kita benda tu untuk kita halang diri kita daripada buat salah, dan orang lain daripada buat salah. Keluarga kita tu utamanya lah. Sebab tu kenapa dalam konsep masalah amar nahi munkar ni, inilah yang hilang mula-mula sekali daripada Bani Israel. Allah kata kan la tanahun an munkarin fa'alu, mereka dahulu tidak menegah selain menegah daripada kemungkaran, bahkan mereka buat. Tidak mereka tegah, bahkan mereka buat. Itu lagi teruklah. Kalau dia kata dia tak buat, faham. Tegah, tidak, tak buat satu benda, itu faham. Tapi dia tak tegah, bahkan dia buat. Dia ada istilah dia pakai. Bahkan benda ni saya tengok ditanamkan pada anak-anak kita sejak daripada tengok cerita kartun kecil-kecil. Walt Disney punya cerita kartun kan. Dia tunjukkan cerita kawan nak tidur, orang luar buat bising, orang sekian-sekian buat sekian-sekian, dia tak boleh nak tahan. Tapi dia last sekali dia join sama. Dia punya istilah dia, if you cannot beat them, join them. Kalau kamu tak boleh kalahkan mereka, sertai mereka. Be with them. Ini masalah yang kita panggil apa? Dia punya falsafah ataupun prinsip yang terlibat dengan macam inilah ayat ni. If you cannot beat them, join them. Ini adalah apa yang sebenarnya aplikasi dia diorang buat sampai lah semua sekali lah, tak lawan LGBT jadi LGBT. Dia tahu benda salah, tapi kerana workforce yang digunakan oleh golongan berkenaan besar-besaran, dapatkan sokongan daripada semua orang. Last sekali golongan yang tahu benda tu haram, tak elok, tak berani cakap. Last sekali ikut sama. Turut serta dalam program-program maksiat-maksiat yang dibuat tadi. Ni asas yang banyak orang tak perasan. Tapi maksudnya ditanamkan sejak daripada kita kecil. Okey. Kemudian thumma dhammahum, kemudian Allah Taala cela mereka. Ala zalika, di atas perbuatan itu, liyahdhara an yurkaba
mislama rtakabu, supaya dia peringatkan daripada dilakukan seperti mana mereka lakukan, apa mereka lakukan. Berarti kata lain macam itulah, kita pun tak boleh lah tak boleh turut serta, tak tegah kemungkaran, lepas tu kita turut serta pula, tu masalah. Okey, maksud dia sama saja. Kalau anda kata mereka dilaknatkan perbuatan tersebut, maka kita pun boleh kena laknat kerana berperangai seperti mereka. Ini kena faham. Pasal kadang ada orang kata macam, ini dua orang dulu bukan kita. Ayat macam tu ni saya perhatikan banyak jadi masalah. Sebab cerita, sebab asas dia kerana banyak di kalangan orang ni, dia segan, dia takut, dia malu. Tapi last sekali benda tu menyebabkan tidak menegur kemungkaran itu tersebar dan dia ikut sama. Dia ikut sama. Betul dalam hadis Nabi sebutkan berkenaan dengan tajuk amar ma'ruf nahi munkar ni kan. Nabi kata tentang orang yang nampak kemungkaran. Nabi kata man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Macam melihat di kamu kemungkaran, maka ubah dengan tangan dia. Dia dua. Satu, kemungkaran itu depan mata. Depan mata, terang-terangan, berlaku kejadian tadi, kita boleh bergerak dengan tangan buat. On the spot ketika itu. Sekat. Orang nak rompak ke, nak mencuri ke, sekat. On the spot. Ya. Tolong orang yang susah, selamatkan orang yang dianiaya depan-depan. Actually on the spot. Satu. Ataupun kalau kita ni kerajaan boleh buat pada bila masa. Ada pun orang yang biasa dan hisbah, amar nahi munkar, dia kena pertama benda tu waktu tu juga. Waktu tu juga. Jadi dia sebut tentang tajuk tu, Nabi kata lihat kemungkaran maka tegah dengan tangan. Kan? Ubah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau tak mampu dengan tangan, fa bilisani, maka dengan lidah dia cakap. Fa illam yastati', kalau tak mampu, fa biqalbi, maka dengan qalbu dia. Dan qalbu tu tak suka dengan hati, kan? Ingkar dengan hati tu, wa dzalika adhaful iman, itu selemah-lemah iman. Bahkan tidak ada selepas dari itu sebarang iman, walau seberat zarah pun, walau seberat biji sawi pun. Iman kalau tidak ada dalam diri manusia tadi, rasa ingkar dalam hati. Kalau dia ingkar dekat lidah tak boleh, tangan tak boleh, maka hati dia kena ingkar, tak setuju. Okey. Faqala, maka Allah firman, labi sama kanu yaf'alun, ia benar-benar sebut buruk apa mereka dahulu kerjakan. Rawah Imam Ahmadu an Abi Ubaidah, diriwayatkan Imam Ahmad daripada Abu Ubaidah, an Abdullah, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kalau Abdullah saja sebut, normally dia Abdullah bin Mas'ud. Kalau sebut Allah bin Abbas, ada nama lah belakang. Abdullah bin Mas'ud dikenali dengan Abdullah, disebut Abdullah je, normally Abdullah bin Mas'ud. Okay. Qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah SAW, lamma waqa'at Banu Israil fi ma'asi, apabila terjadi atau jatuh Bani Israel ke dalam kemaksiatan, perkara-perkara maksiat. Nahathum ulama'uhum falam yantahu, telah menegah mereka ulama-ulama mereka, namun mereka tidak berhenti. Fajalasuhum fi majalisihim, lalu ulama-ulama mereka, ulama Bani Israel tadi duduk dengan golongan yang buat mungkar tadi, buat maksiat tadi di dalam majlis-majlis mereka. Qala Yazid, berkata Yazid perawi, wa asabuhu qala wa aswaqihim. Dan aku rasa tak silap, perawi yang satu lagi ceritakan Nabi kata dan pasar-pasar mereka. Mana di mereka duduklah. Mula mereka tegah tak dengar, tapi kononnya ialah nak duduk juga baik. Maka duduk dengan golongan berkenaan. Dirasakan pasar-pasar mereka. Wa wakaluhum wa syarabuhum. Dan mereka saling makan dengan golongan tersebut, saling minum dengan mereka. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'din. Lalu Allah Ta'ala melagakan kalbu mereka sebagai yang lain. Kenakan hati mereka dengan hati yang lain. Jadi terikut. Last sekali diorang terikut sama dengan kumpulan pelaku maksiat itu. Wala'anahum ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Allah laknat mereka di atas lidah Nabi Daud dalam Zabur dan Nabi Isa dan Injil. Okey. Zalika itu bima asaw wa kanu ya'tadun, adalah dengan apa sebab mereka berdahaka dan mereka dahulu melampau. Okey. Mereka dengan apa mereka dahaka dan mereka dahulu melampau. Okey. Wa kana Rasulullah sallam muttaqian, dan Rasulullah ketika cerita ni baginda sedang bersandar. Fajalasa, baginda duduk tegak. Wa qala, lalu Rasulullah bersabda,
La walladhi nafsi biyadih. La, tidak. Okay. Demi Tuhan yang aku di tangannya. Hatta ta'attaruhum al-haqqi atra. Sekejap. Ini kalimah ni. Atra. Ta'turuhum alal haqqi atran. Sekejap. Tak turunnahu al-haqqi. Sekejap dia kata. Campurkan. Campurkan hati. Okey. Apa dia kata? Tidak. Dia kata sehinggalah Allah Ta'ala jadikan kan. Dia kata dia makan dengan mereka, minum dengan mereka, sampailah Allah Ta'ala campurkan hati mereka satu sama lain. Yang ulama' tadi dengan orang yang buat maksiat. Qala Yazid, berkata Yazid, wa ahsabuhu qala dia kata wa la'anahum ala lisan Daud wa Isa Maryam dari kama asaw wa kanu ya'tadun. Allah Ta'ala laknat mereka di atas lidah Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Itu adalah dengan sebab mereka derhaka dan mereka dahulu melampau. Dan Rasul asalnya tengah bersandar, bagi dia terus duduk, lalu kata tidak. Walladhi nafsi bil, tidak demi Allah, hatta taru, hatta tatrau. Ta'tiru, hatta ta'tiru hum alal haqqi atra. Hatta ta'turuhum alal haqqi atra. Sehingga apa? Sehingga ia menolak ke atas mereka, menolak mereka terhadap kebenaran dengan penolakan. Jadi reject. Sampai hati mereka tu, sampai hati tu reject. Menolak terhadap mereka kebenaran dengan penolakan. Atra. Ta'turuhum al-haqqi atra. So jadi hati dia asalnya ialah macam itulah, elok, tapi duduk dengan ahli maksiat ni akhirnya menjadikan mereka macam tu. Pasal dia kalau kita tak boleh nak betulkan kemaksiatan tadi, kita tinggalkanlah. Kan kita duduk bersama asal dakwah. Kalau kita kata mungkin sekali jumpa, kita duduk, faham. Tapi kalau berkali-kali duduk macam tu kat situ kita lepak, akhirnya hati kita akan menolak kebenaran dengan satu penolakan. Warawahu Abu Dawud an Abdullah bin Mas'udin. Kita riwayatkan hadis ni Abu Dawud daripada Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata Ibn Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sabda Rasulullah SAW, hadis berkaitan sama kisah dia. Nabi kata, inna awwala ma dakhala naqsu ala Bani Israel. Sebenarnya yang mula-mula sekali masuk pengurangan. Kepincangan atau pengurangan. Nafsu betul. Cuma nafsu yang dimaksudkan tu adalah, kejap. Okey. Dia kata apa dia kata in awwala ma dakhala naqsu ala Bani Israel. Sesungguhnya yang mula-mula sekali masuk pengurangan atau kepincangan
pada Bani Israel, kana ar-rajulu, dahulu seorang lelaki tu, yalqa ar-rajula, bertemu seorang lelaki, fa yaqulu, lalu dia kata pada lelaki tersebut, ya hadha, orang, dia ni, si dia kata, ittaqillah, takwalah engkau kepada Allah, wa da' ma tasna', tinggalkanlah apa yang kau buat. Fa innahu la yahillu laka, ia tak halal untuk engkau. La yahillu laka, tak halal untuk engkau. Thumma yalqahu min al-ghad, kemudian dia jumpa untuk hari kedua dia jumpa pula, esokan paginya. Fala yamna'hu dzalika ay yakuna akilahu wa syaribahu wa qa'idahu, maka dia tak halang lelaki tu, lelaki apa yang menhu dzalika, fala yamna'hu dzalika, maka tidaklah menghalang, yamna'uhu dzalika, dia tak halang lelaki berkenaan, fala yamna'uhu dzalika, sebab apa? An yakuna akilahu, sebab lelaki tersebut jadi teman makan dia, wa syaribahu, teman minum dia, wa qa'idahu, teman duduk dia. Falamma fa'alu dzalika, apabila mereka buat itu, daraballahu qulubahum bi ba'dihim, ba'dhum qulub ba'dihim bi ba'din, Allah campur adukkan kalbu-kalbu sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, yang jadikan satu, sama. Thumma qala, Allah Ta'ala pun kemudian bagi Nabi bersabda, lu'inal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa Maryam ila qawlihi fasiqun. Dilaknat orang-orang yang kafir di kalangan Bani Israel di atas lidah Daud dan Isa Maryam sampailah akhir ayat 81, fasikun, fasik. Thumma qala, kemudian Nabi Muhammad bersabda, kalla, tidak sekali-kali, wallahi, demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kalian menyuruh dengan yang ma'ruf, wa la tanhauna 'anil munkar, hendaklah kalian menegah daripada yang munkar, wa la ta'khudunna ala yadi zalimi, hendaklah kalian menahan, memegang tangan terhadap tangan orang yang zalim, wala ta'turunnahu al-haqqi atra, kalian membalikkan ia kepada kebenaran, atra, dengan pembalikan. Okey, au kalau kamu tak nak buat, naksiranna ataupun la tuksaranna, akan wa la taksurunna ala al-haqqi qasra. Dengan kekerasan, ya. Dia kata ini, pasal kat sini yang bukan tak ada au. Kalau dalam lafaz yang asal, arahan Nabi SAW, tak ada sebut tentang ancaman. Dalam hadis yang lain ada ancaman berkenaan kalau tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah akan kuasa kat atas kita, orang jahat dengan kita, lalu orang yang baik doa takkan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dia kat sini, hendaklah kamu menahan ke atas tangan orang yang zalim, hendaklah kamu kembalikan ia kepada kebenaran dengan pengembalian, dan hendaklah kalian tuksurannahu 'alal haqqi qasra, hendaklah kamu paksa ia ke atas kebenaran secara paksaan. Mereka tak usah benarkan dia orang terus buat kemaksiatan tadi. Itu yang Nabi SAW sebut. Okey. Wa kadza rawatu, dia kata wa kadza rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Demikian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi, berkata Tirmidzi, hadis ini hasanun gharib, hasan tapi gharib, dalam periwayatan dia satu. Okey. Thumma rawahu huwa, kemudian diriwayatkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah an Abi Ubaidah mursal, daripada Abu Ubaidah secara mursal. Maksud dia skip sahabat, dia seorang tabi'in, dia sebut Nabi sabda tanpa sebut nama sahabat. Okey. Wal ahaditsu fil amri bil ma'ruf wan nahyi an munkari katsiratun jidda, dan hadis-hadis mengenai menyuruh pada yang ma'ruf, dengan yang ma'ruf, atau menegah daripada yang munkar adalah amat banyak. Wal nadhkur minha ma yunasibu hadzal maqam. Marilah kita dan kita akan sebutkan di antaranya apa bersesuaian dengan kedudukan ini. Faqad taqaddama hadits Jarir inda qaulihi, ini telah berlalu hadis Jarir bin Abdullah ketika firman Allah Taala dalam surah Al-Maidah 63, lepas beberapa ayat laula yanhahumur rabbaniyunul ahbar, kalaulah menegah mereka, mengapakah tidak menegah mereka golongan rabbani, yang ulama-ulama yang
berkuasa dan juga ahbar, ulama-ulama yang tidak berkuasa. Okey, para pendeta. Okey. Wasayati inda qaulihi, dan akan datang nanti inda qaulihi ketika firman Allah Taala surah Al-Maidah 105. Yang Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kamu jaga ke atas kamu diri kamu sendiri, la yadurukum man dhalla idza ihtadaytum, tak memudaratkan kamu sesiapa yang sesat kalau kamu dapat hidayah. Maksud jaga diri kamu, alaikum anfusakum. Okey, jadi akan datang ayat tu nanti, hadis nanti dibincangkan lagi. Baik. Kemudian selain itu adalah hadis Abi Bakar As-Siddiq wa Abi Sa'labata Al-Khushani. Selain itu adalah hadis Abu Bakar As-Siddiq dan hadis Abu Sa'labah Al-Khushani. Farawa Imam Ahmadu an Hudzaifah bin Yaman. Maka telah diriwayatkan Imam Ahmad daripada Hudzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, kamu demi Tuhan yang nyawaku di tangannya, demi yang nyawaku di tangannya, itu Allah Taala lah, demi Allah, la ta'murunna bil ma'rufi, kan, hendaklah kamu benar-benar menyuruh dengan yang ma'ruf, wa la tanhauna 'anil munkari, dan kamu benar-benar menegah daripada kemungkaran, daripada yang mungkar, atau kamu tak nak buat tu, la yushakanna Allahu an yab'atha 'alaikum iqaban min 'indih, atau hampir-hampir sangat Allah Taala utuskan, bangkitkan ke atas kalian hukuman daripada sisinya. Thumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Kemudian kalian akan berdoa kepadanya, la tad'unnahu dan kalian akan berdoa kepada dia, fala yastajibu lakum, maka lalu dia tidak menyahut kepada kalian. So dia kita ketika minta tolong nanti, Allah Subhanahu Wa Taala takkan layan, takkan mustajabkan doa. Okey. Baik, warawahu Tirmizi, dan berikan hadis oleh Imam Tirmizi, wa qala hadithun hasan, hadis hasan. Okey. So ini semua galakan berkenaan dengan menyuruh kepada makruf, menegah daripada yang mungkar. Wa fi sahih, dan sahih juga, an Abi Sa'id Al-Khudri, radhiyallahu anhu, daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, siapa melihat di kalangan kalian akan kemungkaran, maka ubahlah ia dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau tak mampu, fa bilisanihi, maka dengan lidahnya. Fa illam yastati', kalau tak mampu juga dengan lidah, fa biqalbihi, maka dengan kalbunya. Wa dzalika, dengan kalbu tu, dengan hati tu, adhaful iman, selemah-lemah iman. Okay, Rawah Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Warah Abu Dawud telah riwayatkan an Adi bin Adi, daripada Adi bin Adi, an Urs yakni ibni Umairah, anin Nabi, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amiltumul khati'ata fil ardi, apabila kami lihat, idza amiltal khati'ata, kau buat akan kesalahan, fil ardi, di bumi, kana man syahidaha fakaharihaha, maka akan jadilah sesiapa yang menyaksikannya dan lalu tak menyukainya. Qala maghfiratan, dan riwayat lain dia kata fa ankaraha, tak setuju dengan dia. Kana kaman ghaba anha, dia macam orang yang tak hadir akan perkara tersebut. Mana apabila kau buat kesalahan di muka bumi, jadi sesiapa yang menyaksikannya tak suka atau tak setuju, maka dia seperti orang yang tidak hadir akan kesalahan yang kau buat tu. Wa man ghaba anha faradiyaha kaman syahidaha, dan siapa yang tak hadir ketika kesalahan kau buat, hadir daripadanya, namun dia redha, dia setuju dengan apa yang didengar oleh dia tentang kemungkaran yang atau kesalahan yang kau buat, dia maka orang tersebut kana kaman syahidaha, sama seperti orang yang menghadirinya, sama-sama buat. Tafarrada bihi Abu Dawud, telah bersendirian dengan hadis ni Abu Dawud. Thumma rawahu mursalan, jadi secara mursal. Mana secara mursal, makna sahabat Nabi tak adalah, dia skip. Itu mursal lah. Tapi kat sini dikata dalam Abu Dawud ada isnad dia mausul, mana ada para sahabat, dua tempat sahih. Baik. Dia kata warawa Abu Dawud an Abil Bakhtari, Abu Dawud daripada Abil Bakhtari, qala, beliau berkata, akhbarani man sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakhtari kata telah beritahu pada aku orang yang
mendengar daripada Nabi SAW. Anna Nabi SAW maqal, Nabi SAW bersabda, la yahlikan nasu hatta ya'dhiru au yu'dharu min anfusihim. Tidak akan dibinasakan manusia sehinggalah mereka diberikan alasan atau memberikan alasan atau diberikan alasan dari diri mereka sendiri. Maksud dia, kalau kita ada alasan untuk tidak serta daripada kemungkaran tadi, ada kita tak akan binasakan. Tapi kalau dia kata kita tak ada alasan untuk tidak mengingkari, nanti disebut tadi kan, siapa yang tak redha, siapa yang redha walaupun dia tak hadir, sama macam orang yang hadir buat sama benda tersebut. Barang siapa yang tak hadir daripadanya, pasal tadi dia kata manusia takkan binasa sehinggalah ya'dhiru hatta ya'dhiru au yu'dhiru hatta ya'dhiru au yu'dharu min anfusihim. Maksud dia kata ya'dhiru au yu'dhiru. Ya'dhiru atau yu'dhiru. Ya'dhiru ni maksud dia takthuru dhunubuhum wa yuhum fayakunu dhalika udhran li'iqabihim. Okey, maksud dia sampai ada diberikan alasan lah. Maksud dia takkan dibinasakan manusia sehinggalah ya'dhiru, maksud dia banyak sangat dosa dan kesalahan mereka sampai jadi alasan, diberikan alasan oleh Allah Ta'ala untuk kesalahan mereka, ataupun mereka diberikan alasan dari diri mereka sendiri. Mereka sendiri tahu bahawa ada perkara-perkara yang mereka buat layakkan mereka untuk hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai maksud dia macam bila sampai nampak azab tu, orang kata kami zalim. Dia tahu, dia orang tahu. Maksud dia dari diri mereka sendiri mereka akan tahu akan panggil dia punya alasan untuk pemusnahan mereka tu, dia orang sendiri tahu. Dia orang sendiri yang tahu akan alasan tersebut. Okey. Warawa Ibn Majah riwayatkan an Abi Sa'id al-Khudri, daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama khatiban. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri dalam keadaan berucap. Fakana fi maqala, maka adalah daripada apa baginda katakan, sabdakan, ala, ketahuilah, Nabi kata, la yamna anna ahad rajulan haibatun nasi an yaqul haqqa idza alimahu. La yamna anna rajulan, janganlah menyekat seseorang lelaki tu, haibatun nasi, rasa gerun, rasa takut terhadap orang ramai, untuk dia mengatakan kebenaran apabila dia mengetahuinya. Janganlah menyekat seorang lelaki tu rasa gerun, rasa besar, rasa hebat orang ramai daripada dia mengatakan kebenaran apabila dia mengetahuinya. Mereka dah tahu kebenaran, cakap. Jangan rasa takut orang kata apa, dan sekali tak bercakapkan kebenaran. Qala, berkata perawi, fabaka Abu Sa'id, maka Abu Sa'id telah menangis. Wa qala, beliau berkata, qad wallahi ra'ayna asya'a, sesungguhnya demi Allah telah kami lihat akan benda-benda, fahibna, lalu kami telah rasa gerun, rasa tak berani, ya. Fahibna itu daripada berkata-kata lah, tak nak cakap. Wallahu alam, ni apa benda yang dia disebutkan kita tak tahu, tapi benda tersebut ialah iman naik dan turun. So dia menangis bila teringatkan sabda Nabi tadi. So dia rasa ada benda-benda patut dia bercakap tapi dia tak bercakap. Okey. Wa Nabi Sa'idin qala, daripada Abi Sa'id al-Khudri juga, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallam, afdalul jihadi, seafdal jihad, kalimatu haqqin inda sultani jairin. Seafdal jihad adalah kata-kata kebenaran di sisi penguasa yang zalim, penguasa yang bengis. Rawahu Abu Daud, dikali Abu Daud hadis ni, wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Tirmidzi dan Ibnu Majah,
Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hasanun gharib, hasan, gharib jalan periwayatan satu, min hadzal wajhi, daripada lafaz ini, daripada bentuk ini. Kalau bentuk lain ada yang lain. Tapi ini adalah lafaz yang datang dengan bentuk berkenaan. Satu jalan periwayatan satu. Wa rawa Ibnu Majah aidan, Ibnu Majah juga, an Abi Umamah, daripada Abu Umamah Al-Bahili, qala, beliau berkata, arada li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun, telah melintang seorang lelaki, telah melintang terhadap Rasulullah SAW seorang lelaki. Dia menghadang, seorang lelaki menghadang Rasulullah SAW indal jamrati al-ula, ketika di jamrah ula, jamratul aqabah. Faqala, bukan, jamratul aqabah hujung sekali, jamratul ula, jamrah yang pertama sekali. Faqala, maka dia kata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayul jihadi afdalu, jihad manakah lebih afdal, jihad manakah lebih afdal. Fasakata anhu, maka baginda diam daripada lelaki tersebut punya pertanyaan. Falamma ramal jamrata tsaniyata, bila baginda telah lontar jamrah kedua, ini pastinya ia berlaku sama ada hari ke-11 atau 12 atau 13 daripada Zulhijjah, ketika hari melontar ketiga-tiga jamrah. Falamma ramal jamrata tsaniyata sa'alahu, bila baginda dah lontar jamrah yang kedua, dia tanya lagi. Fasakata anhu, dia baginda diam juga. Falamma ramal jamratul aqabata, jamratul aqabati, bila baginda lontar jamrah aqabah yang hujung sekali, wada'a rijlahu fil gharzi liyarkab, baginda pun letaklah kaki baginda dekat tempat kaki untuk panjat unta tu. Okay. Gharz tu untuk dia menunggang, tempat letak kaki pada binatang kenderaan tadi untuk dia menunggang. Qala aina sa'ilu, baginda kata, mana orang yang bertanya tadi? Qala ana, dia kata ana, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah. Qala, sebab afdal jihad, kalimatu haqqin tuqalu inda dhil sultani jairin. Dia kata kata-kata kebenaran, seafdal jihad adalah jihad yang paling afdal adalah kata-kata kebenaran, kata-kata kebenaran dikatakan di sisi seorang pemerintah, seorang sultan yang jair, yang zalim, yang bengis. Tafarrada bi, hadis ni bersendiri meriwayatkannya Ibnu Majah. Wa rawa Imam Ahmad riwayatkan an Hudzaifah, Ibnu Hudzaifah bin Yaman, an Nabi SAW qala, baginda SAW bersabda, la yanbaghi li muslimin ay yudhilla nafsahu, yang tidak harus untuk seorang muslim menghinakan dirinya. Qila, dikatakan, wa kaifa yudhillu nafsahu, macam seorang dia menghinakan dirinya. Qala, baginda SAW bersabda, yata'arradu minal bala'i lima la yutiq, yata'arradu minal bala'i ma la yutiq, dia menanggung, yata'arradu minal bala', apa dia tak mampu sekejap. Yudhil nafsahu ya. Masih lagi enggak? Ya ta'arradu minal bala', maka okey, menghadapkan diri, kata sini, macam mana dia menghinakan dirinya? Qala ya ta'arradu minal bala', dia mendedahkan dirinya terhadap bala apa yang tidak dia mampu untuk tanggung. Maksud dia sini, maksud dia sepatutnya dia cakap kebenaran. Cemuhan manusia, kata-kata manusia ni adalah apa yang sebenarnya badan dia boleh tanggung, ujian yang boleh ditanggung oleh badan dia. Telinga dia boleh buat pekak, boleh tahu, boleh. Tapi kalau dia hinakan diri adalah dengan bila dia tak tegur kemungkaran dan dipersoalkan dia daripada Allah Ta'ala tentang untuk didedahkan diri kepada
bala atau ujian yang dia tak mampu tahan badan dia. Badan dia tak tahan mampu untuk berhadapan dengan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia takutkan manusia tapi dia tak takut siksaan Allah. Itu maksud dia dia menghinakan diri dia. Dia membinasakan diri dia sendiri, menghinakan diri dia. Okey. Wa kadza rawa dia kata dia kata bawah tu, dia kata Imam Ahmad diriwayatkan daripada bentuk yang sama. Sementara kalau muallif al-hafiz huna hadisai Abi Sa'id la yakiruna ahadukum nafsah innallaha yas'alu 'abdu yaumil qiyamati. Okey. Maksud dia dia tentang persoalan Allah Taala nanti hari akhirat. Mana dia bimbang manusia tetap bimbang Allah Subhanahu Wa Taala, itu salah. Okey. Baik. Wa kadza rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dan demikian juga Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadza hadis dia kata hadza, ini hadis ni hadithun gharib. Ini hadis yang gharib. Hadis yang gharib. Rawa Ibnu Majah anin Anas bin Malik. Ibnu Majah daripada Anas bin Malik. Qala dia berkata qila, dikatakan ya Rasulullah mata yutrakul amri ma'ruf wa nahy munkar. Okey. Bilakah ditinggalkan menyuruh dengan kebaikan, menegah dari kemungkaran? Menegah dari kemungkaran. Qala, kata idza dhahara fikum ma dhahara fil umami qablakum. Apabila muncul di tengah kamu apa yang muncul, apa yang zahir pada umat-umat sebelum kamu. Qulna, kami pun kata ya Rasulullah, wa ma zahara fil umami qablana. Apa yang muncul timbul pada umat-umat sebelum kami yang menyebabkan amal ma'ruf nahi munkar ditinggalkan. Qala al-mulku fi sigharikum. Bila jadi pada kamu pemerintahan atau kerajaan pada orang-orang muda kamu. Wal fahishatu fi kibarikum, dan orang-orang perkara keji rosak akhlak ni pada orang tua kamu. Wal ilmu fi ruzalikum, dan ilmu pada orang-orang hina di kalangan kamu. Okey, qala Zaid, tafsir makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Zaid bin Aslam, tafsir makna, penjelasan makna sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, wal ilmu fi ruzalikum. Radil hina. Ruzal ni golongan hina di kalangan kalian. Sabda Nabi, ilmu pada orang golongan hina kan kamu. Idza kana al-ilmu fil fusaq, bila ilmu ada pada orang fasik, orang buat maksiat, ilmu dia ada ilmu. Dan maka dia akan berhujah dengan ilmu untuk menghalalkan kefasikan dia buat. Tafarradi Ibnu Majah, bersendirikan hadis ni Ibnu Majah. Wasiyati fi hadis Abi Sa'labah, ada akan datang dalam hadis Abu Sa'labah, inda qaulihi firman Allah Taala 10 Al-Maidah 105, la yadurukum man dhalla idza ihtadaitum, tak mudaratkan kamu sesiapa yang sesat kalau kamu apabila kamu mendapat hidayah. Syahidun li hadza, yang menyaksi pada tajuk kita bincang ni. Insya-Allah taala wa bihi thiqah. Jika dikira Allah Taala, dengannya lah kita letakkan kepercayaan untuklah kita berjaya sampai nanti insya-Allah kepada ayat 105 surah Al-Maidah. Baik. Qauluhu fi ta'ala lepas tu, wa tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru, dan kau lihat ramai di kalangan mereka ni memperwalikan orang-orang kafir, meletakkan taat setia, kasih sayang kepada orang kafir. Qala Mujahid, berkata Mujahid, yakni bidzalikal munafiqin, yang dimaksudkan dengan itu adalah golongan munafik. Yang memang diorang sejak ziarah berzaman-zaman lagi, yang mereka akan meletakkan mereka punya taat setia dan sebagainya kepada orang kafir lebih daripada kepada orang beriman. Okay. Wa qauluhu ta'ala labi sama qaddamat lahum anfusuhum, seburuk-buruk apa yang benar-benar yang paling buruk apa mereka kemukakan untuk diri mereka sendiri, adalah yakni bidzalika, yang maksudkan dekat situ adalah muwalatuhumul kafirin, itulah seburuk apa mereka kemukakan untuk diri mereka. Itu maksudnya amal yang paling teruk mereka buat.
Ini maksud dia mereka memperwalikan mereka terhadap perwalian mereka terhadap orang kafir. Wa tarkuhum muwalatul mu'minin, dan perbuatan mereka meninggalkan meletakkan muwalat, kasih sayang taat setia pada orang beriman. Allati aqabat alladhi aqabathum nifaqan fi qulubihim, yang mengakibatkan mereka ni kemunafikan dalam diri mereka. Wasqatallahu alaihi, wa ta'ala murka ke atas mereka, sukhta dengan kemurkaan, mustamirran berterusan ila yaumil qiyamah, ila yaumil ma'adihim, sehingga hari kembali mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hari akhirat. Walidzalika, dan walihadza, kerana ini qala, Allah firman, ansakhitallahu alaihim, dengan sebab mereka buat tu, itu fasar bidzalika ma dhammahum bihi, ditafsirkan dengan itu apa yang Allah cela mereka dengannya, apa yang Allah jadikan mereka tercela, jadi mereka dibenci oleh Allah Taala, kata murka Allah Taala kata mereka. Thumma akhbara annahum, Allah Taala beritahu bahawa mereka fil azabihum khalidun, dalam azab mereka kekal abadi. Tapi yang kes tadi kan, macam memperwalikan orang kafir, meninggalkan memperwalikan orang Islam, orang beriman, ini tak akan jadi tajuk ni menyokong perbuatan penganut teori konspirasi yang mengikut ahli bid'ah, dan kemudian dia kata bahawa siapa ikut Menteri Kementerian Kesihatan mengikut berkenaan dengan vaksin dan sebagainya, usaha untuk menyelamatkan nyawa ni, dia kata orang-orang ni semua ni adalah memperwalikan orang kafir. Ini bukan tempat dia, bukan tempat dia. Bahkan kalau kita perhatikan balik, golongan yang teori konspirasi lah banyak mencedok pengetahuan, mencedok kepercayaan daripada orang kafir. Banyak mencedok orang kafir, bukan cedok daripada orang beriman. Kita pula, kita ada penapis. Sebab dalam perkara ni, orang-orang beriman kita yang tentukan apakah benda betul atau salah yang kita percayai. Yang dia memang pakar perubatan, dia Muslim yang beriman, maka dia yang menjadi rujukan kita. Bukannya macam orang terbalik. Diorang kata rujuk betul ahli bid'ah, ustaz bid'ah yang menipu-menipu banyak dekat dalam internet, itu jadikan sandaran mereka kalau nak kaji. Kemudian tambahan pula dekat situ, rujukan ustaz-ustaz tu pun juga di kalangan apa yang ditulis oleh yang teori konspirasi, bukannya oleh ulama-ulama salaf ataupun ulama-ulama sunnah. Jadi tak ada nilai di sisi kita. Berapa kali dah minggu lepas kot diorang keluarkan statement akan dirobohkan Baitul Maqdis lah, akan jadi Dajjal keluar tahun depan lah, semua sekali. Tak keluar nanti dia ubah pula. Itu dia tunggu Putera Jordan naik pun tak jadi juga. Okay, baik. Ini semua bukan maksud ya ke situ. Sebab bila kita kata kita percaya tentang perubatan tadi, sebab kita ada doktor-doktor Muslim yang kita percayai yang bertugas untuk mengajarkan kita atau maklum kita ini benar atau salah. Itu cara betul dia. Bukan macam diorang sangkakan. Baik. Okey, walihada dia kata yakni yaumul qiyamati, pada dalam azab mereka akan kekal yakni pada hari kiamat. Wa qauluhu fi al-ta'ala lepas tu, qauluhu ta'ala fi al-ta'ala lepas tu, walau kanu yu'minuna billah wan nabi, dan kalaulah mereka dah beriman dengan Allah dan juga Nabi itu Muhammad SAW, wa ma unzila ilaihi, dan berturun pada baginda, mattakhaduhum awliya, tak adalah mereka ambil golongan tersebut sebagai para pelindung, para tempat taat setia, tempat kasih sayang. Ai law amanu haqqal imani, kami mereka beriman dengan sebenar-benar iman, billahi war rusuli wal furqani, dengan Allah, para rasul, dan juga furqan, pembeza hak dan batil, itu kitab diturunkan. Lamartakabuhu martakabuhu, tidaklah mereka lakukan apa yang mereka lakukan, min muwalatil kafirin, yang berupa perwalian atau pemberian kasih sayang dan ketaatan pada orang kafir, fil batini, dalam hati mereka, wa mu'adatil mu'minina billah wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi, dan serta memusuhi orang-orang beriman terhadap Allah dan Nabi, wa ma unzila ilaihi, dan apa turun kepada baginda. Walakinna katsiran minhum fasikun, namun kebanyakan mereka ni fasik, sebab tu mereka tidak berubah-ubah perangai dan tingkah laku. Ai kharijuna an ta'atillah, itu mereka keluar daripada ketaatan kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya. Wa mukhalifuna li ayati wahyihi wa tanzilihi, dan mereka menyanggahi terhadap ayat-ayat wahyu Allah Ta'ala
dan juga apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahyu dan penurunan yang Allah turunkan. Okay, yang Allah utuskan dan hantar kepada kita. Itu yang kita kata di antara keadaan asal bagaimana mereka dilaknat oleh para anbiya, Bani Israel sendiri. Mereka ni semuanya panggil apa, tidak antara sifat yang kita kena jagalah, jangan kita ikut, itu tidak menegah kemungkaran, kita buat pula. Ini tak boleh. Kalau dia kata tak buat, tak tegah, jangan buat. Ni kita pelik kadang ada orang kan dia tak tegah golongan apa kuburi yang buat ibadat kat kubur, dia turut serta pula. Dia tahu salah tapi dia turut serta juga. Ini masalah. Ini kita kata di antara perkara-perkara yang dikendaki daripada ayat 78 sampai 81 surah Al-Maidah. Berkenaan dengan celaan atau laknat ke atas mereka oleh nabi-nabi Bani Israel sendiri. Okey, baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Ada soalan? Tak ada soalan. Alhamdulillah kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian pada masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.